Salam sejahtera. Hari ini kita akan tengok topik unit 2 tentang matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Peranan sekolah adalah untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran pula membantu murid mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan, dan contohnya ialah termasuk dari aspek intelek, emosi, rohani, dan jasmani. Dan bagi memastikan hasil pembelajaran tercapai, seorang guru haruslah menyediakan objektif pengajaran yang berdasar. Pertama kali, matlamat pengajaran, guru haruslah menjadi role model untuk student. Jadi guru ini mesti jadi idol mereka lah untuk menjadi seseorang yang baik. Contohnya kalau cikgu itu memang baik, student pun akan ikut. Kalau macam cikgu itu bapak-bapak tidak baik, student pun akan ikutlah. Jadi cikgu ini adalah sangat penting untuk menjadi role model kepada student-student. Dan seterusnya adalah objektif pengajaran. Guru haruslah merancang pengajaran yang berkesan dan strategik untuk memastikan student paham tentang apa yang telah diajar oleh guru-guru. Itu saja dari saya. Sekarang saya akan kepada Simpson. Oke, seterusnya adalah perbezaan di antara matlamat dan objektif. Untuk matlamat ini lebih menjurus pada hasrat jangka panjang yang hendak dicapai. Dan objektif adalah pencapaian konkret yang mampu dicapai dengan mengikuti langkah-langkah tertentu dalam jangka masa yang lebih pendek. Manakala matlamat adalah lebih kurang berstruktur, dan objektif lebih berstruktur dan konkret. Bagi matlamat pula, ia tidak begitu jelas bagaimana mengetahui matlamat telah dicapai dan ia sukar untuk diukur. Tetapi objektif boleh diukur, oleh itu boleh diketahui dengan yakin ia telah dicapai. Seterusnya saya serahkan kepada Lydia. Okey. Seterusnya membezakan 4 domain hasil pembelajaran. Domain yang pertama dan kedua adalah saling berhubung kait, iaitu domain kognitif dan domain efektif. Domain kognitif melibatkan pemikiran, di mana pelajar akan memfikirkan tentang satu perkara, dan berkait dengan domain efektif, di mana pelajar akan menerima perkara itu atau maklumat itu dan memberi maklum, menilai, mengorganisasi serta menghayati nilainya. Jadi domain efektif ini merangkumi perasaan tentang maklumat tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan domain psikomotor dan juga sosial. Jadi domain psikomotor ni dia melibatkan kemahiran pergerakan anggota fizikal seseorang. Jadi kita akan nampak benda ni berlaku dalam kebanyakan subjek, contohnya pendidikan jasmani secara umum lah, ataupun dengan subjek kami sendiri, muzik pun melibatkan domain psikomotor. Jadi psikomotor ni kita ada hierarki dia, kita ada 7. Satu sekali, pertama adalah persepsi, persediaan pergerakan terkawal, pergerakan mekanistik, pergerakan kompleks, pergerakan soyan dan pergerakan ciptaan. So hierarki ni dia mula dengan mudah, kemudian akhir dengan susah lah. So pelajar yang boleh menggunakan domain pergerakan domain psikomotor pergerakan ciptaan ni, dia dah menguasai satu domain. Seterusnya adalah domain sosial. Okey, domain sosial ni dia melibatkan hubungan murid dengan murid, ataupun murid dengan guru, atau murid dengan orang tua, ataupun dengan rakan sebaya lah, lebih kurang macam tu. So dia pun ada beberapa hierarki ataupun peringkat. Pertama adalah berhubung, berkomunikasi, melibatkan diri, berunding, bekerjasama, menghakim, memulakan dan menukar. Jadi dia sama juga hierarki dia ni ataupun peringkat dia ni, daripada susah sampai sukar, daripada mudah sampai sukar. So hasil pembelajaran yang akhir sekali adalah pelajar dapat menukar. Contohnya pelajar tu dapat mendorong ahli-ahli kumpulan membersihkan kawasan sekolah. Dia menukar ahli kumpulan tu punya, kita panggil habit so dia buatkan ahli kumpulan itu boleh membersihkan kawasan. Dia mendorong ahli kumpulan itu untuk membersihkan kawasan sekolah setiap minggu. So dia dah berjaya menukar habit ahli kumpulan. So itu saja daripada saya. Kita gerak kepada
Francisco. Oke, bagi penulisan hasil pembelajaran untuk arah setiap domain dalam mata pelajaran, yang pertama kita tahu itu domain kognitif, yaitu pemikiran. Oke, aras ini melibatkan perkembangan pemikiran murid dan disusun mengikut aras yang dicadangkan oleh taksonomi Bloom 1960. Oke, yang kedua yaitu domain psikomotor, yaitu kemahiran fisikal. Aras ini merangkumi kemahiran motor dan pergerakan. Dan yang ketiga yaitu domain afektif, yaitu sikap dan nilai. Domain ini melibatkan perkembangan perasaan, emosi, sikap dan nilai murid. Yang keempat itu domain sosial, yaitu perhubungan sosial. Domain ini menekankan aspek hubungan sosial dalam interaksi antar murid. Oke, ini adalah beberapa contoh hasil pembelajaran mengikut aras dalam setiap domain. Sekian saja daripada saya dan terima kasih. Baik.